Hai Glenn, lama tak jumpa. Apa khabar sekarang? Lama tak jumpa. Khabar baik, Yeling. Lama tak jumpa juga. Hehehe. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk menghadiri temu bau ini. Terima kasih. Sama-sama. Sebelum kita mulakan, Glenn, boleh you perkenalkan diri? Nama saya Glenn. Nama penuh saya Gui Heng Liang, umur 20. Lepas tu berasal dari Melaka. Dan Hey, kita sama. Saya pun orang Melaka. Lepas tu Glenn you tahu cakap dalam bahasa Babadonia tak? kalau nak kata bahasa Babanonya lebih kurang dengan bahasa Melayu lah. Sebab sejak kecil nenek orang Nonia. So kita orang pun sama-sama cakap bahasa Melayu lah. Masa dulu-dulu. Macam tu. Sebab dalam pengetahuan saya, Babanonia adalah segolongan keturunan kaum Cina yang unik kedudukannya di kalangan kaum Cina yang terdapat di negeri-negeri Selat Malaysia, terutamanya Melaka kan. Lepas tu, sebahagian mereka enggan mengakui bahawa mereka adalah orang Cina tetapi sebaliknya mendakwa bahawa mereka adalah rakyat British. Adakah ini benar? Kalau diikutkan memang tak dimenafikan bahawa perkara ni ialah benar. Tapi kalau kebelakangan ni ikutkan sekarang lebih kurang semua macam dah mengaku dia orang sebagai orang Cina lah kebanyakan pada zaman sekarang. Oh, macam tu. Saya ada beberapa soalan nak tanya. Yang pertama ialah, bagaimana dengan pakaian Babanonia? Kalau ikutkan pakaian Babanonia, kebanyakan kita akan tengok yang paling istimewa pada kaum Nonia, iaitu pada wanita. Diorang segi dari pemakaian, diorang pakai baju kebaya dengan baju sarung dan akan dijahit, disulam dengan disulam dengan corak yang berunsur dengan Cina. Oh, mereka ada sulam kasut manik tak? Kasut manik ada juga, tapi kalau ikutkan dulu-dulu nenek saya pernah buat, tapi sekarang pun susah nak cari juga satu pasang. Oh, memang sebab dia susah nak hasilkan satu pasang kayu manik yang sangat cantik. Lepas tu yang soalan kedua ialah saya sangat ingin tahulah tentang yang agama Babanonia. Agama Babanonia lebih kurang berpengaruh daripada Cina. Oh, jadi masih mengekalkan tradisi Cina dalam kalangan Babanonia. Ya. Oh, okey. Lepas tu, macam mana dengan pemakanan? Dia punya masakan ada berbeza tak? Masakan dia memang kalau nak cakap berbeza, ada dia campur aduk. Campur aduk. Campur aduk, campur Melayu dengan campur Cina. So diorang akan mix and match. So sini dia akan buat ubah suai sikit, ubah suai sana sikit. So jadikan macam masakan Cina yang boleh diterima oleh masyarakat Cina lah zaman sekarang. Oh, sebab dalam pengetahuan saya, masakan Babanonia yang paling terkenal macam ialah asam pedas. Oh, sedap. Dengan kuih Babanonia. Kuih Babanonia ada banyak jenis juga sebab dia orang macam kuih ni dia berasal dari Melayu. Lepas tu, Glenn, Babanonia pun meraihkan Tahun Baru Cina juga seperti Cina. Ya, dia orang lebih kurang kepada istiadat memang ikut Cina lah kebanyakan. Ada berbeza tak dengan Tahun Baru Cina yang diraihkan oleh orang Cina? Lebih kurang sama. Kalau nak kata berbeza pun tak banyak berbeza lah. Macam tu. Tapi kalau ada lagi satu yang mencerminkan unsur Babanonia, ada satu masakan iaitu pong teh. Pernah dengar pong teh? Tak pernah. Dia macam mana punya masakan? Dia macam kita orang Cina punya lobak. Oh. Tapi dia masuk sikit dengan unsur
kita cakap spices. Oh, herbal. Herbal sikit. Dia campur sikit lepas tu masukkan. Okay, Glenn, soalan terakhir kita lah. Berikan sedikit nasihat kepada penonton yang tentang kepentingan mengekalkan tradisi kita sendiri. Ada apa nasihat yang boleh dibagikan kepada orang lain? Kalau macam ni saya ingin mengatakan bahawa setiap tradisi ada keistimewaan yang berbeza. So kita mesti memahami budaya kita dan kita terus perlulah mengingati ajaran sebalik budaya kita. Daripada perkongsian Glenn, kita tahu yang latar belakang Baba Nyonya, lepas tu dia punya masakan, pakaian dan dia punya cara meraihkan hari-hari istimewa yang macam mana dia meraihkan hari-hari istimewa tersebut. Jadi sekali lagi saya mengucapkan kepada Glenn kerana sudi menerima temu bau ini pada hari ini. Sekian, terima kasih. Thank you, Glenn. Sama. Okay, hai Liang. Dah lama kita tak jumpa. Apa khabar Liang? Ya, khabar baik. Terima kasih. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kerana sudi mengeluarkan sedikit masa untuk menghadiri pertemuan ni. Sebelum kita mula, boleh Liang memperkenalkan diri? Boleh. Nama penuh saya Chua Wei Liang dan ramai kawan-kawan yang panggil saya Liang ataupun Chua. Saya berasal dari Wakaf Baru, Kelantan. Buat pengetahuan Liang, pertemuan kita hari ini ialah sebahagian daripada bahan kajian untuk tugasan hubungan etnik tentang asimilasi masyarakat Cina di Malaysia. Jika okey, mari kita mulakan. Okey. Okay, hari ini kita akan cakap sikit pasal masyarakat Cina Kelantan. Seperti mana yang kita tahu, masyarakat Cina Kelantan mempunyai gaya hidup yang unik. Berbeza dengan masyarakat Cina lain, Cina Kelantan ialah masyarakat yang beradaptasi dengan kehidupan budaya Melayu. Oleh itu, mereka mengamalkan gaya hidup yang lebih kurang sama dengan budaya Melayu. Malah, mereka lebih fasih berbahasa Melayu dan mampu untuk bercakap dalam dialek Kelantan. Izinkan saya untuk bertanyakan beberapa soalan tentang pengalaman dan gaya hidup Liang sebagai Cina Kelantan. Boleh Syah? Okey, Boleh. kita pergi ke soalan pertama. Liang fasih berbahasa Melayu. Bagaimana Liang boleh fasih? Boleh Liang cerita sedikit? Boleh. Ya, saya memang sejak dulu lagi fasih sebab kebanyakan masyarakat sekeliling saya ni kaum Melayu. Okay. So saya banyak bergaul dengan mereka dan saya boleh belajar banyak. Dan sampai hari ini saya boleh agak fasih juga cakap dalam bahasa Melayu ni. Jadi tadi Liang cakap Liang hidup dalam komuniti Melayu. Jadi kawan-kawan Liang pun majoritinya Melayu lah ke ataupun ada juga etnik lain? Ada juga Chinese, Siam pun ada. Siam, Melayu. Sebab Kelantan pun banyak kaum Siam. Ya betul. Boleh tak Liang cakap sikit dialek Kelantan dengan cakap bahasa Cina sikit? Boleh Liang? Boleh. Kau pergi kedai beli sayur dengan air untuk masuk. macam Melayu pula cakap.
Okey, dan bahasa Cina pula. Bahasa Cina Kelantan lah. 我想去菜市买菜和买鸡。 Paling fasih cakap Melayu, boleh cakap dialek Kelantan, tapi bila yang cakap bahasa Cina ni, saya dengar dia punya nahu Cina tu masih ada lah. Kalau cakap dengan Cina KL ke kat bandar-bandar, Hmm. dia orang akan tahu lah perbezaan. Okey, boleh kita ke soalan seterusnya? Boleh. Okey, apa makanan kegemaran Liang? Saya suka makan nasi kerabu Cik Rabu. Oh, Ah. sedap juga. dengan daging bakar. Oi, Ah. sedap. Okey. Kelantan amat sinonim dengan budu. Jadi, adakah yang makan budu? Ya, saya makan juga budu. Oi, makan budu. Makan dengan pucuk lah. Pucuk. Cik Lam. Daun-daun ulam-ulam. Okey, soalan seterusnya. Semasa Tuan bercina, apakah hidangan yang biasa dihidangkan? Berdasarkan pembacaan saya, nasi dagang ialah hidangan utama yang dihidangkan. Adakah benar? Agak benar sebab rumah saya pun kadang-kadang kalau bukan nasi dagang, nasi lemak. Lemak. Ha, Nasi kerabu? nasi kerabu ada juga jarang-jarang. Jarang. Tapi kebanyakan nasi dagang. Tadi Liang cakap di kawasan komuniti, di kawasan kediaman Liang ada kawan dengan orang Melayu atau ada orang Cina. Adakah perkara yang sama yang lakukan apabila di sekolah dulu? Di sekolah menengah. Sekolah menengah ke sekolah rendah? Gaul dengan semua kaum. Tak kira Cina, India ke. Semua selesa. Semua selesa. Kita berada di soalan terakhir. Kerajaan Kelantan amat mengenengahkan penggunaan tulisan Jawi. Jadi soalan saya, adakah Liang boleh membaca atau tulis dalam tulisan Jawi? Saya tak pandai baca dan tak pandai tulis lah dalam bahasa Jawi. Dengan dari perkongsian Liang, benarlah kata orang, Kelantan diajar untuk hanya menjadi satu bangsa saja, iaitu orang Kelantan. Tak kira Cina, Melayu, India ataupun Siam, masing-masing mempunyai persamaan yang menyeratkan budaya yang sama. Ditekankan juga sifat tolong-menolong, hubungan yang baik, malah masyarakat Kelantan hidup dengan harmoni antara satu sama lain walaupun berbeza etnik. Kurang juga berlaku diskriminasi kaum. Okay, sebelum kita tamat sesi tumbuhan ni, apa pesanan Liang kepada rakyat Malaysia di luar sana tentang masalah perpecahan kaum yang berlaku dalam masyarakat Malaysia? Okey. Sebagai rakyat Malaysia, saya berharap agar semua kaum di Malaysia dapat berhidup baik-baik dan boleh saling membantu antara satu sama lain. Okey. Terima kasih Liang atas pesanan itu. Okey, baiklah, sampai sini saja. Terima kasih sekali lagi Liang. Semoga kita bertemu kembali. Bye. Okay, bye.